Hai murid-murid, apa kabar? Diharapnya murid-murid semua dalam keadaan sihat dan ceria. Dan cikgu juga berharap murid-murid juga sudah bersedia dengan untuk pelajaran kita pada kali ini. Jadi selamat kembali ke sekolah selepas kita bercuti panjang. Kita akan bertemu lagi dalam sesi PDPR kali ini, yang mana kita akan teruskan dengan tajuk kita iaitu keperluan asas benda hidup. Tapi sebelum itu, ya murid-murid, kita lihat pada pelajaran yang lepas. Sebelum ini kita telah belajar tentang ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup. Ini kalau murid masih ingat, ciri-cirinya ialah yang pertama ni ada ciri yang pertama ni memerlukan air dan makanan, kemudian bernafas, kemudian bergerak, kemudian ciri yang berikutnya ialah ni membiak dan membesar. Ini kita dah belajar yang lepas. Ya, memerlukan air dan makanan. Semua benda hidup, yang kata benda hidup, haiwan, tumbuhan, manusia, kita perlukan air dan kita juga perlu makanan. Haiwan, manusia dan tumbuhan juga perlu udara untuk bernafas. Perlu udara untuk bernafas. Haiwan, tumbuhan dan manusia juga bergerak dengan cara yang tersendiri, cara masing-masing. Benda hidup juga membiak, beranak pinak. Tumbuhan juga membiak, haiwan juga membiak, manusia juga membiak. Dan yang satu lagi ialah membesar. Ini contoh ini pelajaran yang lepas, bayi menjadi kanak-kanak dan akhirnya menjadi dewasa. Ini manusia membesar. Ini daripada ini ayam, contoh ayam, telur, anak ayam, pokok. Ini contoh pelajaran, kita ulang kaji sikit yang lepas. Baik. Kemudian selepas daripada itu, kita ada buat latihan dalam buku BLA. Buku BLA muka surat 18, 19. Ini contoh je. Bagi kita dah bincang dalam video yang lepas. Murid-murid boleh tengok. Ini contoh jawapan lah. Contoh jawapan pada latihan dalam buku BLA itu. Kemudian kita juga dalam pelajaran yang lepas, kita dah tengok yang sama dan yang berbeza. Apa yang sama? Sifat ciri yang sama dan berbeza. Contoh. Nah ini kita ulang sikit ya. Dulu kita tengok kapal terbang ini terbang. Burung juga terbang. Dia mempunyai persamaan. Burung terbang, kapal terbang juga terbang. Burung bergerak, kapal terbang juga bergerak. Cuma apa yang membezakan? Burung ialah benda hidup. Kapal terbang bukan benda hidup. Jadi yang dalam pelajaran yang lepas, kita mencari persamaan dan juga mencari perbezaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Di sini ada tipsnya, kotak yang warna biru ni. Semua benda hidup mesti mempunyai ciri, iaitu bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membiak dan membesar. Ada berapa tu? Ada 5. Ada 5. Satu bernafas. Bernafas mana ni? Ni. Bernafas. Kemudian memerlukan air dan makanan. Bergerak 3, 1, 2, 3, membiak dan membesar. Ini tadi 1. Jadi jumlahnya ada 5. Ini tips dia. Baik. Kemudian yang ni juga kita dah buat latihan. Kalau masih ingat dah. Kalau masih ingat ini kan dia kata tandakan ciri-ciri yang pada jawapan yang betul. Tanda right. Ni. Kita
kita dah buat hari tu kan. Tanda right pada ciri yang betul. Ni jangan lupa ya, nanti murid-murid semak balik buku. Berapa hari bulan kita buat, ni tulis tarikh. Tulis tarikh kat sini. Tulis hari di kat atas ni. Kata nanti kita tak ada rekod nanti. Murid-murid tulislah. Jadi antara persamaan contoh. Contoh ni, ini apa? Ini ialah siput. Siput. Dalam pelajaran yang lepas, cikgu dah minta murid-murid tanda ni. Cuba semak balik. Kalau tak buat, kena buatlah ini. Jangan ada kata nanti tertinggal. Tertinggal yang ni tak best lah. Ya, siput. Siput ini mana siput? Ni. Siput bernafas. Kemudian siput juga memerlukan air dan makanan. Siput bergerak. Siput membesar. Siput membiak. Sebab apa? Sebab dia haiwan. Siput ini ialah haiwan. Siput ini haiwan. Yang kipas ni haiwan ke bukan? Bukan. Bukan benda hidup. Bukan haiwan dan juga bukan manusia. Apa yang sama? Kipas bernafas tak? Tengok kipas sini. Kipas bernafas tak? Kipas tidak bernafas. Kipas tak bernafas. Dia tak suruh pangkah. Dia suruh ride. Jadi cari yang sama ya. Kipas makan tak? Kipas tak makan. Kipas bergerak. Bergerak bila tekan on dia pusing. Okey. Tanda situ. Kipas membesar? Tidak. Kipas membiak? Juga tidak. Jadi yang sama ialah bergerak. Jadi apa yang sama? Kita lihat dua ni. Tandakan macam ni. Yang sama. Tengok ni dua ni sama kan? Sama ni ciri dia apa? Ciri dia ni. Ciri dia ialah bergerak. Jadi tulis kat sini persamaan dia ialah bergerak. Yang lain-lain tu tulis di bawah. Di bawah kipas ke bawah siput? Tulis kat sini. 1, 2, 3, 4. Tulis kat bawah siput. Ini ulang kaji yang pelajaran yang lepas. Harap murid-murid boleh buat yang ni dah. Pastikan semak tarikh dan hari. Okey. Kemudian dalam pelajaran yang lepas juga, kita ada belajar tentang ciri kecil dan besar. Urutan saiz, kita belajar menyusun dari yang besar kepada yang kecil. Contoh kalau masih ingat, kita susun kita punya gajah ni. Ingat lagi tak? Semua dah ingat ni. Kita susun mana dia? Mana? Ni. Kita susun gajah, kita susun nombor. Ini paling besar. Paling besar mengikut urutan saiz daripada besar kepada kecil. Besar nombor 1, ini nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi macam itulah. Kemudian yang di sebelah ini pula, di sebelah ini dia kata susun ikut saiz daripada kecil kepada besar. Kecil lah. Jadi kecil mula dengan tikus nombor 1. Ni Nombor 2 kucing hutan, nombor 3 rusa, nombor 4 dan nombor 5-nya ialah gajah. Ini kita dah buat. Latihan ni pun kita dah buat. Jadi murid-murid semak jawapan. Latihan latihan mari jawab. Bermula jawapan dia apa? Nombor 1 ialah ni. Mana? Sini. Ini rumput nombor 1. Nombor 2. Ya, nombor 2 ialah padi. Kemudian nombor 3. Nombor 3 ialah pokok pisang. Dan nombor 4 ialah pokok kelapa. Ini jawapan kita. Murid-murid tulis ni.
dalam tu. Okey. Ini pun ini latihan dalam buku BLA. Ya, buku BLA kita nak buat hari tu. Semak jawapan kamu dalam buku ini. Jadi pastikan yang tadi cikgu sebut kan. Tuliskan hari. Mana dia? Ni, tulis hari tu kita buat hari apa. Kemudian tulis size. Size-nya ni kita buat daripada mana? Daripada kecil kepada saiz yang besar ni. Kecil kepada yang besar. Gitu. Kecil kepada besar. Jadi yang paling kecil ialah yang ini. Paling kecil. Kemudian yang kedua, yang ini. Nombor 3, yang ini. Yang nombor 4, yang ini macam besar lagi daripada dia. Sebelah dia, yang belah kanan ni. Jadi yang paling kanan itu nombor 4. Ini dan nombor 5 yang paling besar. Okey, itu. Okey. Yang atas. Dah. Sekarang susunkan, nomborkan tumbuhan yang berikut daripada saiz yang besar ni kepada saiz yang kecil. Dia suruh buat gitu kan. Yang besar nombor 1. Paling besar. Taklah ni. 1. Kemudian yang kecil sikit. Sebelah dia. Kecil lagi sikit. Yang paling kanan. 3. Kemudian di antara 2 ini mana nombor 4? Nombor 4 itu yang paling kiri dan yang terakhir yang ni. Jadi 4, 5, 2, 1, 3. Ini jawapan dia. Ini pelajaran yang lepas. Okey. Sekarang kita pergi kepada pelajaran kita hari ini. Apa yang kita nak buat? Kita nak belajar hari ini. Tulis nanti tarikh hari kamu tengok ini. Berapa hari bulan. Ya, keperluan asas benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan, air dan udara. Ini kena pegang betul-betul. Benda hidup memerlukan air, makanan, udara. Dia bagi 3 ni. Jadi ni kena pegang betul-betul. Memerlukan makanan, nombor 1. Nombor 2, air. Tengok dia tulis tu kan. Air. Dan nombor 3 ialah udara. Ni kena pegang betul-betul ni. Makanan untuk kita makan bagi mendapatkan tenaga. Manusia dan haiwan perlu makanan untuk mendapatkan tenaga. Okey. Kalau manusia makan, haiwan makan, tumbuhan dia makan. Cuma bezanya tumbuhan ini, dia membuat makanannya sendiri. Kalau kamu lihat, tumbuh-tumbuhan ini mempunyai daun. Daun itu, kebanyakan daunnya ialah berwarna hijau. Daun yang berwarna hijau itu kerjanya ialah memproses, membina makanan. Waktu bila tumbuhan bina makanan? Tumbuhan bina makanan pada waktu siang. Waktu dia menerima cahaya matahari. Masa itu berlaku proses pembinaan makanan pada tumbuhan. Di mana dia buat makanan? Ada kedai ke kilang? Jadi tumbuhan ini buat makanan melalui daun. Ya. Warna hijau pada daun itu ialah klorofil yang berfungsi untuk memproses makanan dengan mendapat cahaya matahari dan juga air yang diserap oleh akar. Jadi kalau kita lihat gambar ini, udara, tumbuhan ambil udara, tumbuhan ambil
cahaya matahari, dan air diambil dari akar. Manusia dan haiwan minum air. Kucing minum air, manusia minum air. Manusia makan kita nampak, haiwan makan kita nampak, lembu makan. Tumbuhan makan, gini. Dia daripada cahaya matahari pergi ke daun. Kemudian akarnya berfungsi serap air. Akar berfungsi serap air. Dan manusia dan tumbuhan dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Jadi manusia perlu udara, haiwan perlu udara, tumbuhan juga perlu udara. Jadi sebab itu kalau kita lihat tumbuhan, haiwan, manusia yang tak dapat udara, yang terperangkap di satu tempat terkurung misalnya, tak dapat udara, dia mati, tak dapat udara. Udara tak nampak, tapi kalau tak dapat, mati. Itu masalahnya. Jadi udara ini diperlukan oleh benda hidup. 3 perkara asas yang diperlukan benda hidup kena pegang. 1 ialah makanan, 2 air, dan ketiganya udara. Jadi dalam gambar ini ditunjuk, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Air, manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Akar pokok menyerap air. Pokok serap air melalui akar, dia hantar ke daun melalui batang. Pergi ke sana, nanti tu berlaku proses pembinaan makanan. Dalam sains, proses ini namanya proses fotosintesis. Dia membina makanan. Sebab itu kalau pokok-pokok di rumah, kita tanam di rumah, di sekolah, kalau kita tanam di tempat, kita simpan dia di tempat yang gelap, tak dapat cahaya, maka dia akan layu dan airnya akan mati. Tak dapat cahaya, dia tak boleh bina makanan. Dia akan mati. Walaupun kita siram tumbuhan itu, pokok itu pada setiap hari kita siram, tapi dia tak dapat cahaya, dia mati. Tak dapat cahaya, dia mati. Kalau kita tanam pokok dalam almari misalnya, contohlah kita tak pergi sekolah, kita simpan pokok itu dalam almari, takut COVID. Jadi selepas nanti kita habis tempoh cuti PKP, kita pergi sekolah, kita tengok tumbuhan kita sudah mati. Kalaulah tak simpan dalam almari sekalipun, kita biarkan tumbuhan itu di sekolah, di dalam pasu begitu. Tetapi tak ada orang pergi sekolah yang siram, dan maka dia mati juga sebab dia dapat cahaya, dia dapat udara, tetapi dia tak dapat air. Dia mati juga, tak boleh. Dia kena cukup 3 perkara asas: makanan, udara dan air. Ini keperluan asas, 3 benda. Baik. Kita lihat pada muka surat 27 pula. Manusia dan haiwan perlu berlindung. Berlindung. Perlu berlindung. Apa maksud perlu berlindung? Mengapakah manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan? Tempat perlindungan. Nak berlindung dari apa? Okey. Dalam gambar ini dia tunjuk. Ni. Manusia berlindung daripada hujan dan panas. Kemudian manusia juga berlindung daripada bahaya. Manusia dan haiwan. Manusia sebelahnya gambar haiwan. Manusia dan haiwan berlindung dari hujan dan panas. Manusia dan haiwan berlindung dari bahaya. Dari bahaya. Tengok, manusia berlindung dari bahaya ular. Haiwan ini berlindung dari serangan
musang, beruang aja. Manusia dan haiwan dalam kotak biru ni, kotak biru ni dia tulis manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya. Okey. Cuba fikirkan, apa yang akan berlaku sekiranya manusia dan haiwan ini tiada tempat perlindungan? Ini persoalan yang dia tanya ni. Tiada tempat perlindungan. Tak ada tempat perlindungan makna kita terdedah kepada hujan, panas dan juga bahaya. Maknanya boleh mengancam keselamatan diri kita. Okey. Jadi pentingnya keperluan asas. Mengapakah makanan penting kepada manusia dan haiwan? Kalau tadi kita belajar ada keperluan asas ni ada 3. Makanan, air dan udara. Sekarang persoalannya dia tanya kenapa pentingnya keperluan asas ni? Yang 3 benda tadi tu. Apa pentingnya? Apa perlunya? Kenapa? Jadi perlunya keperluan asas ini sebab kenapa perlunya keperluan asas? Kalau makanan, dia dah sebut dalam kotak kuning di sebelah muka surat 26. Manusia memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Jadi dalam gambar ini, muka surat 27 ini, letihnya dia kata. Sebab makanan memberi tenaga. Makanan memberi tenaga. Makanan memberi tenaga. Ni. Jadi manusia letih, makan. Bila manusia letih, dia makan. Bila makan dapat tenaga, maka manusia boleh buat kerja. Makanan memberi saya tenaga untuk mengangkat barang. Dia makan, kemudian boleh melakukan kerja. Dapat tenaga untuk angkat barang. Okey. Kita pergi lagi, tengok apa lagi keperluan makanan. Keperluan makanan ni. Tadi dalam muka surat 26, kita lihat makanan itu sebagai sumber untuk dapat tenaga. Jadi di sini ada satu lagi. Makanan ni. Sini. Ni. Makanan untuk membesar. Makanan untuk membesar. Tengok ni daripada kecil. Dia makan, membesar dan akhirnya menjadi dewasa. Sama juga dengan haiwan, dia makan, dia membesar dan akhirnya menjadi dewasa. Jadi makanan juga membolehkan manusia dan haiwan membesar. Tadi makanan untuk, jadi kalau cerita makanan ini dia ada 2 lah. 2. Mana nak tulis? Sinilah cikgu tulis noh. Tulis sini. Makanan dia ada 2. Satu untuk tenaga. Satu lagi untuk membesar. Membesar. Dia 2 lah. Dia 2. Apakah yang akan terjadi? Cuba fikirkan. Apakah yang akan terjadi sekiranya manusia dan haiwan tidak dapat makanan? Ini semua orang boleh fikir. Dia lapar. Dia tak bertenaga. Menjadi lemah. Kurus. Sakit. Dan akhirnya boleh mati. Ini ramai. Semua orang tahu. Murid-murid tahu selalu tengok dalam TV. Orang yang selalunya orang susah. Negara yang diancam peperangan. Kemiskinan. Tak dapat makanan. Maka dia akan mengalami satu masalah. Pembesaran. Dia tak boleh membesar, dia kurus dan akhirnya dia sakit, dia boleh bawa kepada kematian. Ini semua orang tahu. Okey. Kita lihat sumber asas yang berikutnya. Tadi makanan. Sekarang kita pergi air. Mengapakah air
udara, tempat perlindungan penting kepada haiwan. Okey. Haiwan, manusia, dia air, sumber asas kehidupan air. Air ni kita tengok yang ni pula. Air, mujur ada air di sini kata kuda belang. Haiwan ini mati kerana kehabisan air. Tak ada air boleh mati. Jadi apakah kepentingan dia? Air ini untuk dia bukan setakat menghilangkan dahaga. Sebab dalam badan itu, kandungan dalam badan kita terdiri daripada peratusan air yang tinggi. Jadi kalau kurang air, kita akan jadi lemah. Makanan satu pasal, air. Air sangat penting. Kadang kurang makanan tapi dapat air masih boleh bertahan. Tetapi kalau air tak ada, tak jadi. Kita tak boleh bertahan nanti. Kita tak boleh bertahan. Baik, seterusnya ialah udara. Udara sumber asas kehidupan. Kalau kita jatuh dalam air, kita tak dapat udara. Sebab manusia kita bernafas melalui hidung. Kita perlukan udara untuk kita bernafas. Jadi kalau jatuh dalam air, dia, macam murid ni, dia cakap, habislah, lemaslah saya. Tetapi kalau dia pakai tangki udara, dia cakap, oh terima kasih, saya boleh bernafas semula. Ini air, udara. Kalau tak dapat udara, maka kita akan mati. Haiwan pun akan mati. Tumbuhan juga akan mati. Tak dapat udara. Contohnya kita ambil satu haiwan. Kita belalang kan, pernah tengok dalam buku kita ambil belalang. Sebelum ni kita ada buat kemahiran proses sains, yang mana betul yang mana salah itu. Belalang kalau disimpan dalam balang yang bertutup dan tidak ditebuk lubang, maka belalang itu akan mati. Penutup botol itu tak ada lubang, dia akan mati. Tetapi kalau belalang disimpan dalam botol yang mana tutupnya itu ditebuk lubang, membolehkan udara masuk, maka belalang itu akan bertahan hidup. Dia dapat udara. Tapi kalau simpan dalam botol, matilah. Sama ikan dia bernafas pakai insang, ambil udara dalam air. Tetapi kalau kita pancing ikan, angkat naik atas ke darat, dia menggelupuk, lepas tu dia mati. Sebab dia tak dapat udara. Dia ikan ambil udara, tak macam manusia. Manusia pakai hidung, ada paru-paru. Ikan dia tidak boleh pakai insang, dia udaranya serap dari air. Air laut atau air sungai. Dan satu lagi yang ni ada tempat perlindungan. Tadi tempat perlindungan haiwan dan manusia ini perlukan tempat perlindungan daripada bahaya, perlindungan daripada hujan dan perlindungan daripada panas. Ini perlindungan, ini tempat-tempat yang penting untuk kita melindungi diri. Ini semua duduk di bawah keperluan asas. Jadi buku minta kita fikir. Apakah yang akan terjadi jika kita tidak dapat udara dan air. Seperti yang kita bincang tadi, kalau tak dapat air, manusia dan haiwan boleh mati. Tumbuhan juga boleh mati. Kalau tidak dapat udara, manusia juga mati. Haiwan juga akan mati. Okey. Jadi di muka surat 29, ini bahagian uji kaji. Uji kaji ni kita skip dulu. Sebab ni kalau murid buat kat rumah nanti lain pula jadi kan tadi. Yang ni kita skip lah. Yang ni kita skip. Bahagian uji kaji yang kita lihat ialah bahagian ini. Mari ulang kaji. Mari ulang kaji.
Dia tanya nombor 1, nyatakan ciri-ciri benda hidup. Ada berapa tadi? Ciri-ciri benda hidup. Kita tulis sini. Kita tak mau lupa. Tulislah. Okey, ciri benda hidup. Nombor 1, bernafas. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, ciri benda hidup membiak. Kemudian nombor 3, apa lagi? Ciri benda hidup memerlukan, dia 3 aja. Dia memerlukan, mana dia ni? Memerlukan air dan makanan. Memerlukan air dan makanan. Itu nombor 1. Okey. Nombor 2, ini senang je. Sebutkan haiwan mengikut urutan saiz daripada kecil kepada besar. Kecil kepada besar. Jadi kita apa yang nak buat? Kita cari yang paling kecil dalam senarai yang diberi. Yang kecil dalam senarai yang diberi. Kita letak nombor 1. Jadi yang mana dalam senarai kita ni yang paling kecil. Jadi bermula dengan paling kecil ialah semut. Okey, semut paling kecil. Nombor 2. Selepas semut, arnab. Besar sikit. Nombor 3. Okey, bagus. Nombor 3 ialah kambing. Dan yang paling besar dalam senarai ini ialah kuda. Dia suruh susun dari kecil kepada besar. Daripada kecil kepada besar. Okey. Senang aja. Okey, murid-murid. Ni kalau terlepas nanti murid boleh ulang balik. Tengok video ni, ulang balik. Jadi kita lihat sikit lagi nombor 3. Latihan dalam buku teks ni muka surat 30 sambungan yang tadi. Nombor 3, namakan keperluan asas benda hidup di bawah. Keperluan asas benda hidup. Okey, nombor 1 dia tunjuk di gambar nasi goreng. Gambar nasi goreng. Sekejap, saya nak tanda macam mana ni. Pakai warna merah lah. Ni. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Ini nombor 3. Baik. Okey. Jawapannya kita tulis sini. Nombor 1 itu apa? Ya, nasi goreng itu ialah makanan. Nasi goreng itu ialah makanan. Nombor 2 gambar apa tu? Nombor 2 itu gambar botol gas oksigen. Macam kat hospital, kat katil emergency tu. Yang ini maksudnya udara. Betul? Bukan. Okey, nombor 2 ini botol water filter. Cikgu silap tadi. Filter penapis air. Ini ialah air lah. Nombor 2 ini air. Silap cikgu tadi. Okey, dan nombor 3 gambar manusia yang tu dia tunjuk warna hijau tu kan. Bernafas. Ini baru udara. Jadi makanan, air dan udara. Okey, nombor 4. Mengapakah manusia dan haiwan memerlukan makanan? Tadi kita dah belajar. Makanan tadi ada dua. Apa dia tadi? Ni cikgu tulis warna hijau nombor 4. Ni lah. Ni.
Nombor 4, memerlukan air dan makanan. Manusia memerlukan air dan makanan untuk tenaga dan membesar. Tadi kita belajar tadi kan, dalam muka surat yang sebelum ni. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga dan juga untuk membesar. Nombor 5. Nombor 5 dia tanya ni, bagaimanakah tumbuhan mendapatkan makanan? Tumbuhan mendapatkan makanan. Tumbuhan dia dapat makanan je lah. Tumbuhan membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini dia membuat makanan sendiri. Okey. Dah. Baik, yang keenam. Saya melindungi manusia dan haiwan daripada bahaya dan cuaca buruk. Siapakah saya? Saya melindungi manusia dan haiwan daripada bahaya dan cuaca buruk. Apa dia? Manusia berlindung daripada bahaya dan cuaca buruk. Duduk kat mana? Apa tu? Itu ialah tempat. Mana nak tulis ni? Ni. Ini ialah tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Okey. Dah habis. Sekarang ingat semula. Ini kita dah sampai ke penghujung. Jadi kita tengok balik apa yang kita belajar tadi. Ingat semula. Benda hidup mempunyai keperluan asas. 3 tadi 3 iaitu makanan, air dan udara. 3. Makanan, air dan udara. Baik, tengok sini contoh dia bagi. Manusia dan haiwan. Makanan untuk mendapatkan tenaga, air untuk menghilangkan dahaga dan udara untuk bernafas. Gitu. Baik. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Air digunakan untuk membuat makanan. Air diserap oleh akar, digunakan untuk membuat dalam proses membuat makanan. Udara, tumbuhan bernafas dan membuat makanan melalui daun. Dan itu. Jadi ditulis sini manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan bahaya. Jadi rekreasi sains. Rekreasi sains. Ini kalau buat perdana buku nanti tak ada kerja dalam bawah tajuk PSV Pendidikan Seni, kamu ada buat perdana buku, kamu buatlah ni. Membesar, bergerak, bernafas, memerlukan air dan makanan, membiak. Ini semua ciri-ciri benda hidup. Okey, sampai di sini saja. Jadi kita lihat seterusnya kepada latihan di dalam buku. Latihan dalam buku, kamu kena buat muka surat 17 BLA, muka surat 17, 18 dan 19. 20 bukan surat buku BLA. Latihan buat latihan BLA. BLA ni apa? Buku warna biru tu. Buku sains warna biru. Buku latihan aktiviti. Muka surat 17, 18, 19, 20. Tajuk apa tu? Keperluan asas benda hidup. Keperluan asas benda hidup. Tempat perlindungan. Dan satu lagi ialah keperluan asas benda hidup juga. Ini sama. Murid buat yang ni dulu. Ini kena buat. Baik, sampai sini pelajaran kita. Nanti kita akan bincang latihan yang kita akan buat ini. Sekian. Assalamualaikum.